Informasi, euforia, Islami, semuanya diikin. Diri kita, tapi kita juga ada monolog diri kita, bercakap tentang diri kita. So insyaAllah di sepanjang 6 bulan ni, di sepanjang 26 minggu, insyaAllah kita akan kongsikan tips, teknik dan juga kisah-kisah inspirasi lah. Dan insyaAllah kita akan selip-selipkan juga cerita, storytelling, dan insyaAllah dia akan memberi manfaat dan menjadi asbab kebaikan. Amin, insyaAllah. Sambil-sambil maju balik ke rumah tu kan, Datin. So kita nak dengar juga lah majlis ilmu, sebab masa saya berkhidmat di satu kementerian, Datin. Okey, baik. Saya go. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب العبد المؤمن المحترف. Maksudnya, sesungguhnya Allah Ta'ala mengasihi hambanya yang mukmin dan yang berusaha serta berkemahiran. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Komputer, sila aktifkan pakej iklan promosi 2023. Baik Tuan, sila pilih pakej iklan yang Tuan inginkan. Baiklah, iklan beli satu percuma satu untuk semua jenis pakej iklan yang ada di IKIM. Baik Tuan, kami aktifkan. Pakej Rose, beli satu percuma satu aktif. Pakej Daily, beli satu percuma satu aktif. Pakej Target dan pakej Travelling, beli satu percuma satu aktif. Baiklah, terima kasih komputer.
Ya, berita gembira kepada semua pengiklan dan peniaga di seluruh Malaysia. Kami di Radu IKIM kini mengadakan pakej iklan mega. Beli satu percuma satu khas untuk anda. Anda beli satu, kami berikan satu lagi pakej iklan secara percuma. Jadi, beli satu, dapat dua. Beli dua, dapat empat. Beli tiga, dapat enam. Tunggu apa lagi? Hubungi kami di talian 019-650-7976 sekarang juga. Ruang iklan adalah terhad. Tertaluk kepada permaran syarat. Ikan siakap buah papaya, ayuh dimakan dengan berselera. Sekiranya wakaf menjadi budaya, umatkan hidup dengan sejahtera. Amanah Saham Nasional Berhad kini memperkenalkan konsep wakaf terbaru melalui konsep wakaf saham amanah. Menggabungkan dua konsep penting iaitu pelaburan dan wakaf. Ayuh, jangan melengah lagi. Jom berwakaf bersama ASNB untuk pengurusan yang lebih profesional dan telus. Pesanan dari saya, Badli Shah bin Alauddin. Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah, 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 Astaghfirullah. Aku memohon ampun, ya Allah, yang menerima taubat, ya Allah. Aku memohon ampun, ya Allah, dari segala dosa, ya Allah. Astaghfirullah, 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 aku memohon ampun, ya Allah, yang menerima taubat, ya Allah. Aku memohon ampun, ya Allah, dari segala dosa, ya Allah. Ayuh kita, lipat gandakanlah rezeki kita dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 14162011000520. Jom berwakaf. Ini bukanlah cucuk, tapi dengar. Diskaun gila, jangan tak beli. Shipping pantas lagi free. Macam-macam mesti kau jumpa. Mengerjakan umrah dan pandu haji, pelancongan pelbagai destinasi, untuk perkhidmatan efisien yang mesra. PH Travel
Tabung Haji Travel, inspirasi anda sedunia. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمبah Kelang 91.5 FM. Masjid Daerah Lahad Datu. Masjid Daerah Lahad Datu terletak tidak jauh dari bandar Lahad Datu. Masjid ini juga dikenali dengan nama Masjid Ar-Raudah Lahad Datu yang merupakan masjid utama bagi penduduk Islam di sekitar daerah Lahad Datu. Masjid Ar-Raudah Lahad Datu merupakan tempat umat Islam di sekitar Lahad Datu menunaikan ibadah secara berjemaah dan pelbagai lagi aktiviti keagamaan. Terdapat juga beberapa kemudahan yang disediakan di masjid ini selain daripada ruang solat utama seperti dewan, bilik mesyuarat dan lain-lain lagi. Masjid ini juga berada di bawah pentadbiran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah. Kita pohon kehadrat Allah, ya Allah, pimpinlah hati, pimpinlah lidah, pimpinlah telinga, pimpinlah rasa kami, pimpinlah pandangan kami sehingga kami dapat bercakap, memahami, bertepatan dengan apa yang Engkau inginkan, ya Allah. Kerana kita sebagai seorang hamba, kita beribadah bukan kerana apa yang kita suka. Kita buat ialah apa yang Allah suka. Dan oleh kerana kadang-kadang kejahilan kita inilah yang kadang-kadang buta mata kita untuk melihat sebenarnya apa yang Allah suka. Dan kerana itulah kita sering derhaka pada Allah dan kita kadang-kadang mementingkan diri kita sendiri, tidak lagi mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمبah Kelang 91.5 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama destinasi IKIM menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan alhamdulillah hari ini untuk bersama para pendengar di jam kedua setiap hari Isnin, alhamdulillah kita akan bersama rancangan Tariq An-Nur atau Jalan Cahaya dan bersama destinasi untuk anda boleh tonton di FB Live IKIM FM di YouTube IKIM Media. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM di YouTube IKIM Media. Alhamdulillah kita mengalukan kehadiran jurulatif komunikasi kita untuk waktu ini bersama Tuan Rizal Rashid. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagi Datin, apa khabar Datin? Baik, alhamdulillah. Tuan sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Luar biasa dengar suara yang bagi Datin. Kita lagi semangat ni hari ni, insya-Allah. Masya-Allah. Bila dengar Tuan pun ada di tempat yang suci, masya-Allah, alhamdulillah. Walaupun sibuk juga, masih lagi meluangkan masa untuk Tariq An-Nur Jalan Cahaya untuk petang ini. Terima kasih banyak-banyak Tuan. Alhamdulillah, terima kasih Datin, insya-Allah. Alhamdulillah. Dan untuk petang ini bersama Tuan Rizal, kita akan sambung kembali bahagian kedua untuk Seni Menegur. Dan untuk waktu ini sebagai mukadimah, silakan Tuan. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusydi wa a'idni min syarri nafsi rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Terus sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang bagi Datin, pada semua pendengar-pendengar yang dihormati dan didoakan yang kebaikan. Alhamdulillah kita rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita dapat sama-sama dalam majlis ilmu dan again hari ini insya-Allah kita nak sambung topik kita dan kita mendapat banyak persoalan Datin minggu lepas tentang seni menegur part 1 kan. So itu di antara reason kenapa kita buat part 2 pula insya-Allah. So tuan dan puan, sebelum kita nak pergi lebih lanjut apakah topik yang kita nak bahas pada petang ni insya-Allah. So kita nak recap macam biasa Datin kan. Kita tak nak nanti orang dapat separuh-separuh. So kita nak recap apa yang telah kita bincangkan minggu lepas. So topik
minggu lepas adalah tentang seni menegur, dan bila yang bagi Datin mention minggu lepas, seni ni kena halus. InsyaAllah betul. Jadi apa yang telah kita bincang, apa yang telah kita bahas minggu lepas adalah tentang seni menegur. Bila kita sebut tentang seni menegur ni tuan dan puan, ada 5 perkara yang kita telah bahas minggu lepas. So 5 perkara yang kita insyaAllah mudah-mudahan kalau kita nak menegur sesiapa, menegur staff kita, menegur tim kita, mudah-mudahan mereka akan improve lah insyaAllah. So apakah 5 seni yang kita telah bahas minggu lepas? Yang pertama tuan dan puan, kalaulah contoh kita nak menegur, kita tegur secara one to one ataupun secara personal, ataupun mungkin kita nak tegur seseorang tu di social media, kita tak kenal dia, dia tak kenal kita. Kadang-kadang kita terlepas pandang, kita komen di ruangan komen, membuatkan orang tu rasa terasa dan seumpama dengannya. Jadi kalau kita nak menegur, seni menegur yang pertama adalah tegur secara one to one. So kalau macam contoh orang tu membuat satu posting yang kita rasa salah, kita nak tegur, so kita PM tepi dia lah. So itu yang pertama. Ataupun kalau kita nak tegur staff kita, kita jangan tegur dia secara direct ataupun secara in public, kita tegur secara one to one. Dan minggu lepas kita telah bahas, kalau kita nak puji, puji di public. Kalau kita nak tegur, tegur secara private. So itu yang pertama. Yang kedua tuan dan puan, bila kita sebut tentang menegur, kita tegur, selalunya sebelum kita tegur, kita puji kan Datin. Jadi bila kita sebut tentang puji, kita puji, dan kita nak tegur, selalunya antara puji dan tegur tu, tengah-tengah tu ataupun gapnya adalah tapi. Contoh, Rizal, awak ni kan kalau kerja baguslah awak punya teamwork. Dan saya sukalah awak ni kalau bekerja, awak punya kerja semangat berpasukan tu tinggi. Tapi kan bila dia sebut tentang tapi je, akhirnya puji-puji tu hilang. Jadi lepas ni tuan dan puan, bila kita nak menegur seseorang dengan kita mulakan dengan puji, gap antara puji dan tegur tu kita tukar kepada dan. Contoh, kita nak tegur staff kita supaya dia datang awal contohnya. Tapi sebelum kita nak tegur dia supaya dia berubah, supaya dia datang awal, so kita puji dia kan. Contoh kan, namanya Rizal lah. Rizal, awak ni saya sangat suka. Kalau awak buat satu-satu kerja, awak sangat committed. Dan awak juga, kalau awak bekerja, awak punya teamwork tu sangat bagus lah. Dan Rizal, lepas ni you akan lebih bagus sekiranya you datang awal. So again, itu adalah yang kedua. Maksudnya, bila kita menegur, dengan menggunakan teknik puji dulu, so antara puji dan tegur tu jangan letak tapi, kita letakkan dan. So itu adalah yang kedua. Dan yang ketiga tuan dan puan, kita tegur salah dia, bukan orang dia. So salah satu tips yang kita telah bahas minggu lepas adalah, kalau macam contoh kita nak sampaikan sesuatu, kita jangan kata, awak ni Rizal, boleh tak awak selepas ni jangan buat ABCD. So jangan letakkan nama dia, so bagi tahu kesilapan dia. Okey, so selepas ni saya nak awak buat ABCD. Maksudnya tanpa memanggil, meletakkan nama dia lah. So again, yang ketiga adalah kita tegur salah dia, bukan orang dia. Dan yang keempat dan yang kelima, tempoh hari ataupun minggu lepas kita telah bahas dengan kita sama-sama dengar satu hadis riwayat Muslim. Nombor hadis 5328. Sekali lagi seorang, ada satu hadis yang kita quote ataupun yang kita bawa minggu lepas. Hadis riwayat Muslim 5328 nombor hadisnya, yang mana Nabi SAW satu hari ada satu kahak yang tertempel dekat satu dinding masjid yang menghadap kiblat. So Nabi SAW bawa pelepah tamar kan. So Nabi SAW bagi tahu dan maksudnya Nabi SAW bagi tahu macam mana nak bersihkan. So dalam hadis tu kita belajar dua perkara. Yang pertama, Nabi tak cari siapa salah. Maksudnya siapa punya kahak ni, siapa punya kahak ni. So Nabi tak buat macam tu. So selepas ni tuan dan puan, kalau kita nak menegur, jangan cari salah, jangan cari siapa buat ni, siapa sepah ni, mana Along, Along ke, so jangan tuan dan puan. So itu adalah yang keempat. Maksudnya jangan cari siapa yang buat, siapa salah, right? Dan yang kelima adalah tunjukkan how to, tunjukkan bagaimana nak selesaikan, tunjukkan bagaimana nak move forward. So again, itu adalah 5 seni menegur yang kita telah bahas minggu lepas. So tuan dan puan, petang ni insyaAllah kita sambung seni menegur bahagian 2 yang insyaAllah kita akan kongsikan ada 3 lagi perkara insyaAllah. Tapi sebelum tu kan Datin, saya nak kongsikan dengan anda kenapa kita perlu menegur. Saya nak kongsikan dengan anda satu kisah lah, yang mana kisah ni Datin kita namakan sebagai kisah Puan Suzy, bukan nama sebenar. So saya minta maaf kepada tuan dan puan, kepada puan-puan yang bernama Suzy, ini bukan sebab anda. Tapi again, ini adalah real case study yang mana ada seorang puan berjumpa dengan saya dan dia adalah seorang business owner Datin.
So dia bagi tahu, Tuan Rizal, saya ada masalah. So dia pun bagi tahulah apa situasi dia. So Puan Suzy, bukan nama sebenar ni pun bagi tahu. Dia kata, saya punya bisnes ni, dia kata kami menggunakan sistem ejen lah. Nak senang faham lah nak senang faham ejen. So ada di antara ejen saya ni yang menghasilkan sales yang terbanyak, antara yang terbanyak dalam syarikat yang saya sedang kendalikan sekarang. Jadi masalahnya adalah dia telah membuat satu perkara yang salah lah. Maksudnya dia tidak berintegriti dalam melakukan bisnes yang sedang dijalankan. Cumanya Tuan Rizal, saya nak tegur dia ni, saya rasa serba salah. So saya tanya, kenapa Puan? Yang pertama, dia adalah orang yang menyumbang kepada sales terbesar di syarikat. Antara orang yang menyumbang sales terbesar dalam syarikat. Jadi saya takut nanti kalau saya tegur nanti, dia tak perform, dia lari ke, jadi sales company akan merosot lah. Dia pertama. Dan yang kedua, dia kata, Tuan Rizal, saya nak tegur dia ni sebab dia ni kawan baik saya, Tuan. Dia cakap macam tu. So, Tuan dan Puan, pernah tak kita melalui situasi tu? Kita rasa serba salah. So, again, Tuan dan Puan, bila kita sebut tentang menegur, sebagai seorang ketua, sebagai seorang leader, menegur ni adalah satu perkara yang sangat perlu. Itu adalah tanggungjawab kita. So Alhamdulillah selepas kita dah advise, tapi again lah yang mana kesalahan daripada staff dia tu memang kesalahan yang sudah terbukti. Jadi apa yang Puan Suzy, bukan nama sebenar tu, telah buat, dia telah menegur dan dia telah membuat satu tindakan yang bersesuaian lah, dan hukuman pun telah dijalankan. Dan kemudian minggu selepasnya dia datang kepada saya, dia kata, ya Allah Tuan Rizal, thank you so much Tuan, sebab Tuan memberitahu tentang betapa pentingnya menegur ni. So apa yang didapat, dia kata first kali bila saya tegur, staff-staff lain lebih respect saya. Itu yang pertama. Dan yang kedua Datin, bila saya tegur, dia kata, dan kita telah menjalankan hukuman yang sepatutnya, dan dia pun telah diberhentikan, walaupun pada masa yang sama dia kata sales syarikat mungkin akan jatuh, tapi ada satu poin yang saya tak dapat nak explain, dia kata. So saya tanya, apa yang Puan tak dapat nak explain tu? Tentang ketenangan, dia kata. Bila kita tegur, saya lebih tenang, dia kata. So again, ada dua perkara yang kita belajar daripada kisah Puan Suzy ni. Yang pertama, tegur ni insya-Allah, kalau kita tegur dengan betul, dengan seni, insya-Allah staff lain juga akan respect kepada kita, insya-Allah. Yang pertama. Dan yang kedua, bila kita tegur, dan tegur tu dengan hikmah, dan tegur tu dengan memang betul-betul ada faktanya, dia akan memberikan ketenangan kepada kita, dan kita pun semua sedia maklum. Ulama pesan, tenang ni adalah syurga yang didahulukan, insya-Allah. Jadi untuk slot seterusnya, apakah seni menegur bahagian 2? Tunggu selepas ni. Allahuakbar. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Rizal atas perkongsian dan pencerahan. Dan untuk waktu ini kita akan berehat seketika Tuan dan para pendengar. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, YouTube IKIM Media. Berehat seketika pada waktu ini, kembali selepas ini. Terus setia bersama kami Hania di Destinasi IKIM. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمبah Kelang 91.5 FM. Sekarang lihat hati. Memang betul sesuatu itu dinilai dengan kesucian hati. Tapi hati tak dapat dilihat. Yang terlihat adalah perilaku. Jadi, sucikan hati, indahkan peribadi. Daripada kami, Nausihat. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man un'ima alaihi ni'matun falyahmadillah, wa man istabta'a ar-rizq falyastaghfirillah, wa man ahzanahu amrun falyaqul la haula wa la quwwata illa billah." Maksudnya, sesiapa yang dikurniakan kepadanya nikmat, maka hendaklah ia memuji Allah. Dan sesiapa yang rezekinya payah dan susah, maka hendaklah beristighfar kepada Allah. Dan sesiapa yang dilanda kerunsingan,
maka hendaklah diucapkan la haula wala quwwata illa billah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dalam bab kerja, memang kita nak kerja kita dulu yang cepat siap dan selesai. Namun, tiba-tiba kawan pula yang datang minta tolong. Dah kita rasa kerja kita terganggu. Jangan begitu. Amalkan konsep bahu ke bahu. Tolong-menolonglah dalam bekerja kerana kita tidak tahu bila hari terdesak kita dan ketika itu kita perlukan pertolongan orang lain. Hari ini kita tolong orang, insya-Allah esok orang tolong kita pula. Pesanan khidmat awam ini daripada saya, Siti Rohani Surani untuk Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Berbaik dengan orang-orang yang baik menyebabkan kita ini akan terarah untuk melakukan kebaikan sehingga orang memandang dan juga kita sendiri akan merasakan bahawa kebaikan itu akan sentiasa menjadi amalan kita. Sehingga kita menjadi sebahagian daripada orang yang melakukan kebaikan. Namun sebaliknya kepada orang yang jahat ketika kita berteman dengan mereka, maka yang kita akan perolehi adalah kesengsaraan. Disebut oleh Sayyidina Ali, "Wabayin ahli syarr tabin anhum." Kamu berpisah daripada orang-orang yang jahat, maka kamu telah selamat daripada mendapatkan akibat buruk daripada mereka. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Tariq An-Nur, Jalan Cahaya, dan alhamdulillah masih bersama Tuan Riza Rashid, Jurulatih Komunikasi untuk petang ini. Masih lagi dalam seni menegur, tegur menegur tu kita kongsi bersama dengan baiknya insya-Allah. Dan untuk waktu ini bersama Tuan Rizal untuk kita nak tahu lebih lanjut tentang seni menegur ini. Silakan Tuan. Okey, terima kasih sekali lagi Abang Jelatin kepada tuan dan puan yang mungkin baru tune in. InsyaAllah petang ni kita akan bahas tentang seni menegur bahagian kedua. Dan sekali lagi saya nak seru kepada tuan dan puan, mungkin kepada seorang ketua, sebagai seorang leader, kita kena tegur sekiranya satu-satu perkara terjadi ataupun sekiranya mungkin kita nampak staff kita, tim kita buat kesalahan, kita kena tegur. Dan teguran tu perlulah dengan seninya ataupun dengan hikmah insya-Allah. So tuan dan puan, kita sambung semula apakah seni menegur bahagian kedua. Dan insya-Allah petang ni kita nak bahas ada 3 seni yang mudah-mudahan kalaulah, sebab kita ada soalan kan Datin, ada soalan dia kata, tuan kalau saya dah buat 5 ni, so what? Tak boleh tadi juga. So okey, tak apa. So kita try lagi 3 ni insya-Allah. So apakah 3 lagi seni menegur supaya bila kita tegur, mudah-mudahan ada improvement. Yang pertama, tuan dan puan, bila kita nak menegur ni, kita tegur dengan memberitahu apa yang perlu dibuat, apa yang perlu orang tu buat, right? Bukannya apa yang sedang ataupun yang telah dia lakukan. Sekali lagi saya ulang tuan dan puan, bila kita menegur ni, yang ni saya nak tuan dan puan tulis lah sebab mungkin dia agak confusing sikit. Kita tegur apa yang dia perlu buat, bukannya apa yang dia sedang buat ataupun apa yang dia telah buat. Saya nak bagi satu contoh kan, Datin. Mungkin kita nampak anak kita, mungkin kita bawa anak kita pergi ziarah dekat rumah kawan ke ataupun rumah saudara mara ke. So anak kita ni ialah kadang budak kan, dia pun lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini. So kita tegur dia dengan bagi tahu, "Along, jangan lompat-lompat long. Nanti pecah ni pasu ni," contohnya. So, teguran itu sebenarnya kita menegur dengan apa yang dia sedang buat. Alright? Jadi, sepatutnya kita tegur apa yang sepatutnya dia buat. "Along, duduk diam-diam long. Alright? Ni rumah orang ni. Behave," contohnya. Ataupun, tuan dan puan, mungkin bila kita bercakap dengan staff kita, "Saya tak nak awak lepas ni datang lambat je. Awak ni selalu datang lambat je." Tu, datang lambat tu kan dia dah buat kan. Jadi selepas ni tuan dan puan, kita tegur dia dengan apa yang dia perlu buat. Maksudnya future forward lah. So kita nasihatkan staff kita, "Okey, selepas ni saya nak awak datang sebelum pukul 8. Ataupun kalau lah macam contoh kita ada event, please prepare awal." Contohnya. So yang pertama tuan dan puan, tegur dengan memberitahu apa yang perlu dibuat, right? Bukanlah apa yang sedang dan telah dilakukan.
Itu adalah yang pertama. Yang kedua, tuan dan puan, untuk seni menegur ni, sebelum kita tegur, tuan dan puan, kita perlu bina jambatan dulu. Perlu bina jambatan. Mungkin tuan dan puan yang selalu mendengar Tariq An-Nur, terima kasih saya ucapkan kepada semua pendengar-pendengar tuan dan puan. Kita ada satu slot di mana saya telah ataupun kita telah berkongsi bersama-sama dengan seni membina jambatan dalam komunikasi. Dan seni membina jambatan tu bahasa moden dia the arts of building rapport lah, seni membina rapport. So tuan dan puan, poin saya adalah bila kita nak menegur seseorang, kita perlu membina jambatan dulu. Sebelum kita nak kritik, sebelum kita nak tegur, sebelum kita nak nasihatkan, kita perlu bina jambatan ataupun bina repo dulu dengan dia. Supaya dia boleh terima kita dan insya-Allah selepas dia terima kita, mesej-mesej yang kita nak sampaikan tu mudah dihadam. So, apakah perkara yang boleh membuatkan orang tu ataupun boleh membina repo dengan seseorang? So, cara yang pertama, yang ni tuan dan puan boleh tulislah seni membina repo ataupun membina jambatan untuk menegur. So yang pertama tuan dan puan, anda boleh cari persamaan dengan seseorang. Sama baju kita contoh. Ataupun mungkin tudung dia warna certain tudung, contoh kan. Dan kemudian kebetulan pula tudung tu adalah kita punya warna tema untuk raya tahun depan. Wah, puan punya tudung ni antara favorite warna yang wife saya pilih ni. Kami tahun depan inilah kami punya warna tema, contoh. Ataupun mungkin kita tahu yang staff kita suka tengok bola, jadi kita pun cari persamaan dengan staff kita, tim kita. So itu yang pertama. So insyaAllah bila kita dapat mencari persamaan, ianya akan membina jambatan. Jadi mudah-mudahan bila kita dapat membina jambatan dengan dia, apa yang teguran-teguran yang kita nak sampaikan lebih mudah diterima. Yang kedua tuan dan puan, masuk dalam dunia mereka. Yang ni seni membina repo lah. Sebelum kita nak menegur, kita bina repo dengan masuk ke dalam dunia mereka. Contoh, mungkin kita dengan anak kita nak tegur anak kita boleh masuk ke dalam dunia mereka dulu. Datin, sekarang ni kan ada banyak aplikasi, banyak game kan. Kadang-kadang kita sebagai parents ni kan, kita pun tak tahu tentang, ada satulah nama Roblox lah, macam-macam lah. Ya, papa, nanti beli tahu Roblox ni Roblox tu benda. So again, nak tak nak kita perlu masuk ke dalam dunia diorang in order kita nak membuatkan mereka rasa selesa dengan kita. Ini contoh kita dengan anak kita lah. Dan sebelum kita tegur, kita masuk dalam dunia diorang, dan masa kita masuk dalam dunia diorang, masa tu insyaAllah bila diorang rasa macam kita dah sama, kita boleh menegur dengan diorang. Cuma Datin, jangan sampai kita pula hanyut dalam dunia diorang tu kan. So again, yang kedua, cara membina repo dengan seseorang sebelum kita tegur, kita masuk dalam dunia mereka. Dan yang ketiga tuan dan puan, seni membina repo sebelum nak menegur ni adalah memberi hadiah ataupun belanja. Bagi hadiah lu. Contoh kan, baru balik Madinah contohnya, ataupun baru balik Mekah, ni kurma ajwa contohnya. Ni tasbih ni, insya-Allah. So bila kita dah bina repo dengan memberi hadiah ataupun belanja, jom makan. Tak apa, saya bayar, hari ni saya belanja. So selepas tu dia pun rasa macam, wah bos ni baiknya. Dan selepas tu kita boleh tegur insya-Allah. Dan tuan dan puan, yang keempat, kita membina repo sebelum kita nak menegur adalah dengan mengambil tahu perkembangan mereka. Sebab kadang-kadang staff ni kita pun tak tahu apa perkembangan mereka. Mungkin kita sebelum kita nak tegur, kita nak tahu dulu, anak dia ni dah nak masuk sekolah asrama penuh ni. So sebelum kita tegur, kita pun tanya, Kak, macam mana Kak punya anak sekarang dia dah nak masuk asrama penuh dekat mana dia apply? Contoh. Jadi yang keempat adalah ambil tahu perkembangan mereka. Dan yang kelima tuan dan puan, sebelum kita nak menegur, kita bina repo dengan mengambil tumpuan ataupun memberi tumpuan sepenuhnya. Maksud memberi tumpuan sepenuhnya, yang lebih spesifik, bila kita bercakap jangan tengok phone. Maksudnya kita tidak, ialah sambil kita menegur kan, okey saya nak bagi tahu satu benda lah masa tu kita pun tengok phone kan. Jadi kita memberi tumpuan sepenuhnya, maksudnya tidak ada device di sekeliling kita, dan itu adalah salah satu signal yang kita memberi full attention kepada dia. Dan mudah-mudahan bila kita dapat bina jambatan ni ataupun build rapport ni, dia akan lebih mudah terima kita, dan insyaAllah
apakah teguran-teguran, insyaAllah mudah-mudahan dia akan terima dengan baik, insyaAllah. So, yang ketiga, yang terakhir, untuk seni menegur ni, kita akan sambung sekejap lagi, Datin. Tunggu, insyaAllah. Allahu'alam. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan. Ramai yang tunggu ni. Tak habis-habis. Kita nak menegur orang. Punya bukan senang kan Tuan? Masya Allah. Betul. Alhamdulillah. Dan untuk waktu ini kita berehat sekali lagi Tuan. Dan para pendengar, kita akan kembali selepas ini. Untuk anda boleh hantarkan soalan melalui WhatsApp pun di 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM di YouTube IKIM Media. Berehat sekali lagi kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan dan seruan azan dalam Renungan Hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ahli-ahli hadis sepakat mengatakan bahawa hadis tersebut adalah hadis yang daif sekalipun diriwayatkan melalui jalan yang banyak. Jadi hadis ini menjelaskan wajib mencintai Nabi. Dan kedua, hadis ini juga menegaskan bahawa wajib mencintai Nabi itu melebihi orang lain. Sesungguhnya mereka yang suka dengarkan hadis Nabi SAW, maka Allah akan mengurniakan cahaya di wajahnya di dunia dan di akhirat. Ikuti rancangan Mutiara Hadis setiap Jumaat pada pukul 3.10 petang bersama Ustaz Taurik Jafi Muhammad Akbar. Mutiara Hadis memperkemas ibadah harian eksklusif hanya di Radio IKIM. Ketika dunia lain diulik tiduran yang nyenyak, dihiburkan dengan hilaian ketawa suka, suara kanak-kanak, senyum bersama pelukan ayah dan ibu yang begitu mesra, penuh dengan kasih sayang. Tidak di Gaza, tidak di Gaza, anak-anak kecil terlepas dari pelukan ibu-ibu, ayah-ayah, menutup mata dengan daging berkecai, wajah-wajah berlumuran darah, diselimuti kain cadar putih, dibelit hujung kepala, tangisan tanpa henti, kezaliman meratah ke rongga isi perut dan rongga kepala, dimamah derita saban hari. Adakah penawar bagi Gaza untuk racun kekejaman ini? Adakah penawar untuk Gaza? Ria Darwina. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layani www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti Radio IKIM. IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Negeri Sembilan, 102.7. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Satu Kepahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM untuk rancangan Tariq An-Nur. Dan masih lagi bersama Tuan Rizal Rashid, jurulatih komunikasi kita untuk kita lebih mendalam seni menegur ini. Betul Tuan, nak menegur orang bukannya senang. Kita perlu diperhalusi setiap perkataan, tindakan, body language dan sebagainya untuk kita nak mendapat teguran yang ada impak tinggi lah kot kan. Dan untuk waktu ini bersama Tuan Rizal kita sambung kembali, silakan Tuan. Okey, terima kasih Mbak Giratin. So, tadi kita telah bahas dua untuk seni menegur untuk bahagian 2. So, yang ketiga tuan dan puan, bila kita nak menegur seseorang, kita tegur dengan kata-kata yang lembut. Dan saya nak bawa ada satu surah Toha
ayat 43 dan 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Jadi tuan dan puan, ada dua ayat ni telah memberitahu kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa kan, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Yang pertama tadi, pergilah kamu berdua kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan 44, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok Firaun ni dia zalim, dia membunuh, dia mengaku Tuhan pula. So Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa untuk berkata-kata yang lembut. Jadi tuan dan puan, teguran ataupun seni menegur yang ketiga, untuk bahagian kedua ni, bila kita nak menegur seseorang, tegurlah dengan kata-kata yang lembut. Tapi kita faham tuan dan puan, kadang-kadang kita ada situasi di mana aku nak cakap ni supaya kita puas hati. Aku nak puas hati ni. Dan kita semua sering mendengar apa yang Fadil Ustaz Muhammad bin Abdullah Al-Amin selalu pesan. Dia kata puas hati tidak akan menenangkan hati. Jadi tuan dan puan, ialah kadang-kadang kita nak bercakap dengan nak senang faham, dengan direct straight forward kepada muka ni, kita rasa puas hati. Tapi percayalah tuan dan puan, jauh di sudut hati kita akan rasa kadang-kadang menyesal pula aku cakap macam tu dengan sahabat aku, menyesal pula aku cakap dengan isteri aku contohnya. Jadi poin saya adalah seni menegur yang ketiga adalah berbicaralah dengan kata-kata yang lembut, dan kita doa supaya apa yang kita sampaikan akan mengubah hati seseorang. Dan yang keempat, yang ni bonus. Tadi kita janji 3 kan Datin. Yang keempat adalah bila kita menegur, jangan lupa juga kita selitkan doa supaya apa yang kita sampaikan insya-Allah bukan sahaja bermanfaat kepada dia, kepada orang yang kita tegur, tapi dia juga memberi manfaat kepada kita. Sebabnya tuan dan puan, sebenarnya bila kita sebut tentang menegur, kalau kita nak menegur seseorang, sebenarnya dia bukan menunjukkan betapa baiknya kita, tak tuan dan puan. Itu adalah satu ruang yang Allah sedang berikan kepada kita untuk mendapat lebih besar ganjaran, lebih besar pahala. Dan tuan dan puan, sebenarnya bila kita menegur orang, sebenarnya kita juga sedang mengingatkan diri kita sendiri. Macam contoh sekarang ni lah kan. Saya mungkin ada yang kata, wah bestnya Tuan Rizal. Sebenarnya saya juga sedang mengingatkan diri saya sendiri. Jadi kita telah bahas 4 seni menegur. Bahagian yang kedua, so jom kita ulang sekali lagi tuan dan puan. Yang pertama, bila kita nak menegur, tegur dengan memberitahu apa yang perlu dia lakukan. Bukanlah apa yang telah ataupun sedang dilakukan. Itu yang pertama. Dan yang kedua tuan dan puan, bila kita nak menegur, kita bina jambatan. Kita bina rapport dulu. Kita bina rapport. We build rapport first. Dan kita telah bahas tadi macam mana nak membina rapport dengan seseorang. Dan yang ketiga, bila kita nak menegur seseorang, kita gunakanlah kata-kata yang lembut, kata-kata yang santun. Dan yang keempat, yang terakhir sekali adalah jangan lupa untuk doa. So mudah-mudahan bila kita tegur, mudah-mudahan ada impact yang positif. Bukan sahaja untuk orang yang kita tegur, bukan sahaja untuk diri kita, untuk orang sekeliling juga. InsyaAllah. Allahu'alam. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan atas pencerahan. Banyak yang kita dapat info bermanfaat, ilmu bermanfaat insyaAllah. Semoga jadi praktikal insyaAllah selepas ini. Dan bersama para pendengar, banyak soalan sebenarnya Tuan Rizal dari minggu lepas yang bercakap tentang menegur ni. Banyak kes-kes yang nak setelkan satu persatu ni. InsyaAllah. Saya sebenarnya Datin, saya suka soalan sebab soalan ni adalah gerbang ilmu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, soalan ni, mana-mana soalan yang saya tak dapat jawab, saya akan tanya dengan cikgu-cikgu saya. So saya juga belajar sesuatu daripada soalan ni. InsyaAllah. Ya, betul Tuan. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita mula dengan soalan para pendengar yang dihantar ke WhatsApp konti 0112900404. Ada yang bertanya, Tuan, menegur orang luar dan ahli keluarga lain, susah lagi hendak tegur adik-beradik dan anak saudara. Macam mana yang paling baik, Tuan? Okey, saya sangat setuju. Sebenarnya antara individu yang paling sukar untuk kita tegur adalah orang yang rapat dengan kita. Tak kisah sama ada pasangan kita, adik-beradik kita. Sebab apa Datin? Sebab mereka dah tahu dah baik buruk kita. Mereka dah tahu dah ada orang istilahnya kita punya dark side lah. Dah tegur dia pun sama contoh. So salah satu cara ataupun cara yang terbaik untuk kita nak menegur seseorang adalah dengan pinjam lidah orang lain. Maksudnya apa? Maksudnya
instead of kita yang tegur, contoh mungkin pasangan kita tak solat contohnya. So instead of kita, abang semayang lah bang, semayang itu kan wajib. So mungkin kita dah berbuih dah mulut kita, istilahnya berbuih mulut kita. Mungkin kita boleh bawa pasangan kita, adik-beradik kita dalam majlis ilmu yang berkenaan dengan topik tersebut. Mudah-mudahan mereka akan dapat message apa yang kita nak sampaikan. Cuma Datin, ini saya nak nasihatkan kepada diri saya sendiri juga lah. Jangan sekali-kali kita berniat nak menyampaikan satu-satu majlis ilmu. Contoh kita nak send sesuatu video ataupun kita nak tag pasangan kita nak supaya dia berubah, nak dengan intention ni kalau laki aku dengar ni puas hati aku ni, contoh. So jangan sekali-kali kita berniat sebegitu. Sebabnya takut-takut kalau kita berniat macam tu, sebenarnya kita yang perlu dinasihatkan. So poin saya adalah bila kita nak menasihati seseorang, kita boleh pakai lidah orang lain. Jadi macam mana kita pakai lidah orang lain, istilah sajalah. Kita boleh mungkin bawa pasangan kita, dengar Ikim, dengar Ustaz Muhammad bin Abdullah Al-Amin, dengar Ustaz Zul Ramli, dengar nakib-nakib kita. So mudah-mudahan bila mereka mendengar mesej-mesej yang sepatutnya kita nak sampaikan, tapi mereka dapat daripada orang lain, dia lebih mudah dipahami dan mudah mereka berubah. Allahu'alam. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan. Dan ada satu soalan lagi yang bertanya, bagaimana nak jadi motivator macam Tuan Rizal? Allah Rabbi. Saya bukan motivator sebenarnya, tapi saya lebih memperkenalkan diri saya sebagai seorang communication coach. Cuma Datin kan, satu perkara yang saya selalu sebut kepada tim saya, kepada staff saya ataupun kepada orang sekeliling saya, proses is the key. Proses ni sifatnya sukarlah ataupun kotor lah dan kadang-kadang kita nak yang siap je. Contoh, mesti ada orang lain pun kata, bestnya Datin Nur Jasman nak jadi macam dia, bestnya Tuan Rizal, bestnya ABC ni. Tapi Tuan Puan, kita dah tengok dia dah siap dah. Betul Datin? Tuan Puan tengok Datin Nur Jasman dah siap dah. Tuan Puan tengok saya ni dah siap dah. Proses nak menyiapkan, tapi saya tak siap lagi lah, maksudnya kita pun sedang menggali proses kan. So nak jadi seseorang yang kita inspirasikan tu bagus. Cuma kita satu kena cari guru dan yang kedua kita kena trust the process. So itu adalah dua perkara yang saya nak sampaikan. Allahu'alam. Baik Tuan, Alhamdulillah. Terima kasih. Dan untuk waktu ini ada juga soalan dari FB minggu lepas Tuan ya. Bertanya, bagaimana saya ingin berdepan dengan orang yang tak berani menegur kita depan-depan tetapi menjadi kita bahan umpatan di belakang kita. Saya tak nak hilang rasa hormat kepadanya bila lama-lama dalam keadaan tersebut. Dari Siti Suhaila Muhammad Nawi. Perkara biasa berlaku di mana-mana kan Tuan. Bagaimana Tuan? Betul. Okey, saya sangat suka soalan ni sebabnya kadang-kadang kita berhadapan dengan orang ni dalam organisasi kita. Okey, tuan dan puan, kita mungkin di Malaysia tidak ada culture berterus terang. Jadi salah satu perkara, tapi again lah Datin, bukan senang nak istilahnya confess. So saya sarankan kepada tuan dan puan yang mempunyai situasi ini, panggil dia secara berdepan dan tanya dia soalan. Tapi sebelum kita tanya dia soalan, first kali kita kena dapatkan bukti lah. Maksudnya apa bukti yang dia telah mengumpat kita, apa bukti yang dia telah mungkin tikam belakang kita ataupun kata-kata yang tak bagus di belakang kita. First kali kita kena dapat bukti yang kokoh dulu. So yang kedua, kita perlu cari masa untuk one to one dengan dia. Nak tak nak kita kena confess lah istilahnya. Nak tak nak kita kena berbeban secara one to one dengan dia. Dan yang ketiga, saya sangat suka apa yang Puan Siti Suhaila mention tadi. Maksudnya saya tak nak hilang rasa hormat. Jadi yang ketiga ni, masa kita one to one dengan dia, kita bagi tahu, Tuan, Puan, maafkan saya sebenarnya hormat dengan Tuan. Saya sebenarnya sangat respect dengan Tuan. Cuma based on apa yang saya dapat, bukti-bukti yang saya dapat selama ni, sebenarnya ada perkara yang mungkin Tuan tak puas hati dengan saya. So step yang seterusnya adalah tanya dia apa sebenarnya yang dia tak puas hati supaya saya boleh improve. So itu adalah step yang kita boleh gunakan supaya kita ada win-win insya-Allah, dan supaya kita nak tahu apa sebenarnya yang terbuku dalam hati dia. Kadang-kadang apa yang terbuku dalam hati dia, bila kita jelaskan, mudah-mudahan kesilapan itu ataupun assumption itu terungkai. Itu jawapan saya.
Allahu a'lam. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan. Ada soalan lagi masa tu di FB juga. Siti Nur Asia Basrawi bertanya, Tuan, bagaimana kita nak menegur dengan lembut tetapi tegas, kerana kadang-kadang teguran lembut dianggap tidak serius oleh kaki tangan. Bagaimana Tuan? Okey, terima kasih Puan Siti Nur Asia. Ya, betul, kadang-kadang kita ada situasi di mana kita nak menegur, staff kita, tim kita rasa macam dia mengelehkan kita kan. Jadi kepada semua ketua-ketua yang nak menegur dan kita nak kedengaran tegas dan kita nak orang ataupun staff kita ambil mesej kita dengan serius, ada 3 langkah tuan dan puan, ada 3 langkah. Yang pertama, bila kita nak menegur, kita tegur dengan muka yang serius. Mungkin tuan dan puan tengok muka saya ni senyum kan. Jadi selepas ni kalau saya nak menegur staff saya tak boleh gunakan facial expression ni lah. Dia kena serius. So step yang pertama, Puan Siti Nur Asia kena serius. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bila kita nak bercakap ataupun bila kita nak menyampaikan kita punya message ataupun nasihat kita ataupun teguran kita, dia mesti dalam perkataan yang sepatah-sepatah ataupun pause. Right? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita kena berada dalam tonasi ataupun intonasi yang rendah. Sekejap lagi saya bagi contoh nanti. So ada 3 langkah bagaimana kita sebagai seorang ketua, kita nak sampaikan teguran kita dan teguran kita akan diambil berat oleh staf kita supaya mereka tidak mengelehkan, supaya kita kelihatan serius dalam apa yang kita nak sampaikan. So yang pertama, muka kita kena serius lah. Tidaklah teguran kita masa kita senyum, tak. Yang kedua adalah bila kita nak menegur, perkataan yang kita sampaikan itu, perkataan yang kita lontarkan itu, perkataan yang sepatah-sepatah. Dia bukan laju. Saat lagi saya akan bagi satu contoh. Dan yang ketiga tuan-tuan, masa kita nak menegur, kita perlu sampaikan dengan intonasi yang rendah. Sebab apa tuan-tuan, dalam komunikasi ni, semakin rendah tone suara kita, semakin penting mesej itu. Sekali saya ulang, dalam komunikasi, semakin rendah tone suara kita, semakin penting mesej itu. Okey, saya nak bagi satu contoh nanti. Mungkin kita menghadapi situasi di mana staff-staff kita tidak ada integrity in terms of bekerja, tapi masa bekerja mungkin diorang keluar mengular ke contoh. Jadi kita sebagai seorang ketua, kita kena tahu dia ada 3 step. Step yang pertama, muka kena serius. Yang kedua, perkataan sepatah-sepatah. Dan yang ketiga, kita kena turunkan ataupun tone suara kita kena rendah. Jadi kita macam biasa dalam meeting, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua staff-staff ataupun tim yang saya hormati sekalian, pertama sekali kita rasa syukur sebab kita dapat bersama-sama dalam mesyuarat kali ini. Tapi sebelum kita nak teruskan mesyuarat, saya nak memberitahu satu perkara yang sangat serius. Bila kita sebut tentang kerja adalah amanah. Dan bila kita sebut tentang amanah, kita tak nak masa bekerja kita keluar pergi minum, kita keluar mengular tak pergi mana-mana sebab kita takut nanti pendapatan yang kita dapat masa kita bekerja jadi pendapatan yang tidak syariah ataupun tidak halal bagi kita. Na'udzubillah. Jadi selepas ni saya nak masa bekerja kita bekerja betul-betul, masa minum ataupun masa makan kita makan betul-betul. Contoh nanti So again, itu adalah serius. So mudah-mudahan ianya menjawab soalan ataupun menjawab persoalan kita. Allahu a'lam. Ya, insya-Allah. Terima kasih tuan. Dan satu soalan lagi di FB, Sabriyah Abu Bakar bertanya, Tuan Rizal, kalau semua seni itu dah diikuti, masih tak boleh terima juga, macam mana ya? Okey, kepada rakan-rakan kan, saya selalu bagi tahu apa yang kita sampaikan ni bukanlah satu solution yang fits all. Mungkin kita dah bagi tahu 8 kan, daripada minggu lepas sampai minggu ni kita ada 8 seni. Tapi bila kita buat tak jadi juga. Jadi tuan dan puan mungkin boleh cari lagi daripada sumber-sumber lain. Dan apa yang paling penting, jangan lupa tuan dan puan untuk doa. Sebab doa ni adalah satu perkara yang sangat powerful dan mudah-mudahan dengan doa kita yang konsisten dan teguran kita yang konsisten akan mengubah sesiapa sahaja. Dan mungkin ada yang tanya sampai bila Ustaz kan? Sampai bila Tuan Rizal kan? Sampai kalau kita tak pergi dulu ataupun dia pergi dulu.
tu. Allahu alam. Jadi dua. So kena konsisten, ingatkan, tegur, dan yang kedua adalah doa. Allahu alam. InsyaAllah. Terima kasih Tuan. Ada soalan satu lagi dari Sisti Pematang Pau bertanya, bolehkah saya menegur kumpulan belajar secara individu tetapi dalam satu kumpulan, contoh teguran teknikal tentang presentation, bagaimana? Okey, terima kasih Sisti Pematang Pau. Jawapannya boleh. Maksudnya mungkin dalam satu grup anak buah kita ada 5 orang. So mungkin anak buah kita A present. So, bila A present, ada satu technical ataupun cara penyampaian dia, mungkin kita nak tegur. So, kita boleh tegur A di hadapan ramai-ramai student kita. Dan teknik yang saya suka guna kalau kita nak menegur secara beramai-ramai ni, maksudnya kita nak tegur dia ni, tapi di hadapan ramai orang, kita gunakan teknik puji. Dan sebelum kita nak tegur, kita letak done. So itu adalah antara teknik yang paling bagus kita gunakan, insya-Allah. Allahu a'lam. Insya-Allah. Terima kasih Tuan. Dari alias Yanwan bertanya, tegur je jadi dendam. Macam mana tu Tuan? Okey, kadang-kadang tegur menjadi dendam ni kan Datin, bila kita negur satu, kita sampai menghina. Yang tu yang kadang-kadang teguran kita menjadi dendam. Dan yang kedua, bila kita menegur di hadapan ramai orang, ini yang membuatkan bukan sahaja dia berubah, tapi dia rasa macam dia ni tak apa, kau tengok nanti. So itu adalah perkara yang na'udzubillah kita perlu elakkan. So yang ada 2 perkara, bila kita menegur sambil menghina dia. Dan yang kedua, kita tak nak tegur menjadi dendam. Bila kita menegur, tuan puan, dia berada ataupun kita tegur seseorang itu in public. Na'udzubillah. Allahu a'lam. Baik Tuan. Ada soalan satu lagi dari Syamsul Azhar bertanya, bagaimana kita nak menegur kepada isteri, Tuan? Silakan. Okey, baik. Terima kasih Tuan Syamsul Azhar. Dan saya nak bawa juga bagaimana nak menegur kepada suami lah. Sama. So macam saya mention tadi Datin, sebenarnya antara individu yang sukar ataupun paling challenge untuk kita tegur adalah pasangan kita. Sebab apa? Sebab mereka dah tahu dah kita punya dark side ataupun baik buruk kita. So salah satu cara untuk menegur pasangan kita adalah dengan hadirkan mereka dengan majlis-majlis ilmu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tuan dan puan, kita juga boleh menegur dalam keadaan mereka tengah relax. Jadi maksudnya mungkin kita tengah makan ke, ada tempat-tempat yang bagus untuk kita tegur lah, antaranya masa kita makan, right? Masa yang kedua, masa kita tengah relax. Relax ni ada certain orang masa menonton TV, ada certain orang masa pillow talk, masa kita dah nak tidur tu kan, masa relax macam tu. Masa tu kita boleh sampaikan hasrat kita kepada pasangan kita. Dan seterusnya tuan dan puan, jangan lupa juga doa lah. So ada 3 perkara yang saya nak sampaikan kepada tuan dan puan, especially kita nak tegur pasangan kita ataupun orang yang rapat dengan kita. First sekali, kita bawa mereka ke dalam majlis ilmu, ataupun mungkin kita pinjam lidah orang lain lah istilahnya. Dan yang kedua, bila kita nak tegur dia, tegur masa kita relax. Both of us relax. Dan again, tadi saya mention dengan tuan dan puan, kadang-kadang masa relax ni, masa kita tengok TV, masa kita drive, contoh balik kampung, ataupun masa pillow talk. Dan yang ketiga, jangan lupa juga doa. Dan of course, konsisten lah. Allahu'alam. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Tuan atas pertemuan untuk petang ini. Tapi ada sedikit masa lagi untuk kata-kata akhir dan pesanan daripada Tuan. Silakan. Okey, terima kasih. So tuan dan puan, bila kita sebut tentang menegur, sebagai seorang ketua, sebagai seorang leader, teguran ni sangat wajib. Dan bila kita sebut tentang teguran, kita menegur, make sure kepada orang yang wajib ditegur ataupun perlu ditegur. Jangan pula orang yang ditegur tu tak ada. Masa itulah kita bagi tahu dengan staff kita, tim kita. Nanti tim kita pula yang akan berasa hati, aku ke yang buat salah ni kan. So poin yang pertama, tuan puan, kita perlu ataupun wajib menegur sesiapa sahaja yang membuat kesalahan. Dan yang kedua, tuan puan, bila kita menegur, tegurlah dengan berseni. Mudah-mudahan seni kita ataupun mudah-mudahan kita menegur tu akan membuatkan staff kita ataupun sesiapa saja akan improve, insya-Allah. Dan yang ketiga, tuan puan, jangan lupa juga doa. Sebab doa ini adalah perkara yang sangat powerful lah untuk kita sebagai seorang Islam. So itu saja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu a'lam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di akhir ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Rizal Rashid atas pertemuan untuk petang ini. InsyaAllah Tuan, ada juga episod-episod akan datang dengan topik-topik yang lebih menarik insyaAllah. Terima kasih Tuan. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tin. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda dan untuk anda setia bersama kami di Destinasi IKIM Inspirasi Euforiah Islami. Kuala Terengganu 100.2 FM. Inspirasi